Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin tentang isu SPRM tahan Ratu Naga. Saya baca detail sedikit. Pengaruh Pro Perikatan Nasional PN Ratu Naga ditahan Suruhanjaya pencegah rasuah SPRM hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Nabila Khairuddin yang mewakili Ratu Naga atau nama sebenarnya Syarul Emma Rena Abu Samah melalui kenyataan hari ini. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir lagi tak komen macam biasa. Saya, sebab itu pagi tadi kabarnya seorang aktivis politik nasional, itu Syarul Emma Rina Abu Samah, atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga. Pagi tadi dilaporkan telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Penahanan Syarul Emma disahkan oleh peguamnya Nabila Khairuddin ketika dihubungi oleh media berita harian. Katanya sepasukan 5 pegawai SPRM menyerbu kediamannya di Jalan Kelang Lama kira-kira jam 9 pagi sebelum membawa Syarul Emma Rena untuk ditahan dibawa ke Putrajaya. Ya benar, anak guamam saya, Ratu Naga, ditahan pada 9 pagi ini, kata peguamnya. Namun alasan penangkapannya belum dimaklumkan oleh pegawai SPRM. Itu katanya selaku ketua. Sementara itu kenyataan Ketua Persediaan SPRM yang mengatakan dia tidak tahan dan hanya dipanggil untuk rakaman percakapan, katanya tak benar, katanya. Dia kini berada di SPRM Putrajaya, SPRM di Putrajaya. Namun sehingga kini dia masih belum dibenarkan bertemu dengan anak guamnya dan masih menunggu maklumat lanjut daripada pegawai penyiasat. Terdahulu Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azhar Bakri berkata wanita terbabit hanya diambil keterangan bagi membantu siasatan satu kes mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Ini saya yakin tentulah berhubung kait dengan wang daripada kantong negara yang kononnya diberi kepada NGO yang heboh satu ketika dalam seminggu dua. Saya tak nak mengulas ketika itu saya. Tapi bila hari ini selepas SPRM mengesahkan Ratu Naga telah pun dibawa ke SPRM, barulah saya melaporkan. Saya tak ada berminat untuk mencampuri urusan mereka, tapi sekadar melaporkan apa yang berlaku. Dan cukup-cukuplah kita berbalah berhubung tentang isu Mahkamah Syariah yang dipolitikkan. Sebab itu menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini beliau mengatakan bahawa sewajarnya semua pihak yang terlibat mesti duduk semeja berbincang berhubung tentang pada 7 dan juga kedudukan Mahkamah Syariah. Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim berkata bahawa semua orang, tak kisahlah parti pembangkang ataupun parti daripada kerajaan, harus mencari titik pertemuan untuk menjamin kedaulatan dan martabat Mahkamah Syariah. Cukup-cukuplah kita berpolitik, katanya. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Perdana Menteri itu, saudara. Tanggungjawab memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah melalui jawatan itu bukan hanya melibatkan negeri-negeri saja, malah ia perlu dilakukan di semua peringkat. Sebab itu katanya bagi kita ruang untuk baiki, janganlah kita bergaduh tentang isu ini. Jangan kita tak peduli, jangan kata sekular dan macam-macam. Itu menurut kenyataan Yang Amat Perdana Menteri berhubung tentang perundingan untuk mengkaji semula kedudukan Mahkamah Syariah di negara kita ini, saudara. Baik, saudara, selain daripada itu, saya nampak kenyataan keras Yang Amat Perdana Menteri berhubung tentang gejala rasuah masih berterusan. Hari ini sewaktu beliau hadir di Pulau Pinang, Datuk Anwar Ibrahim mengulangi ketegasannya bahawa beliau tidak akan bertolak ansur dengan isu rasuah dan penyelewengan. Tindakan memerangi rasuah bukan kerana dendam, katanya, tapi kerana mahu membebaskan negara daripada gejala rasuah tanpa mengira pangkat dan peringkat umur. Usia dan pangkat tidak sepatutnya dijadikan alasan. Malah pihak terlibat juga tidak perlu takut untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah. Kalau orang itu mengamalkan rasuah, katanya, dia patut bimbang. Kalau dia tidak mengambil rasuah, tak perlu takut. Dia kata, ini orang yang rasuah berpuluh bilion, tak berani sentuh.
Kalau polis sarjan kena kena. Baru terima RM200 pun kena. Jadi saya kata betul-betul saya akan pastikan bahawa apa sahaja elemen rasuah di negara ini pasti akan diperangi. Saudara, jadi sebab itu katanya banyak orang mengatakan bahawa beliau berdendam. Konon ada kes lama dan sebagainya. Dia kata ini bukan soal dendam. Itu bukan duit saya, bukan duit kita. Bila duit wang rakyat disapu, disakau oleh mereka, tentulah benda ini perlu diperangi. Sebab itu dia kata dia tidak akan tolak ansur. Nak maki dia pun makilah, berbakul-bakul. Nak serang dia, seranglah, katanya. Macam mana pun saya tidak akan bertolak ansur untuk membersihkan negara ini dari perompak-perompak besar. Dia kata saya dah beritahu. Sama ada Hang Datuk Seri ke, Hang Tan Sri ke, Hang Tun ke, Hang baik ke. Kalau Hang baik, kita salute. Hang rompak, kita tangkap. Sumbat dalam penjara. Bilik saya Sungai Buloh pun masih ada lagi. Masih kosong, katanya Salam Melawak. Itu keadaannya saya nampak dari Anwar Ibrahim. Dia begitu tega untuk memastikan bahawa pihaknya akan memastikan bahawa elemen-elemen ataupun tenaga-tenaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Polis Raja Malaysia diizinkan untuk mengambil tindakan tanpa sempadan. Sebab itu sekarang ini untuk memastikan beras mencukupi. Selalunya beras ni setiap sebuah keluarga rasanya lah. Saya tak tahulah, kebanyakan survey mengatakan setiap keluarga itu memerlukan sekitar 10 kilogram beras untuk 1 bulan. Mungkin ada yang 20 orang. Sebab itu sekarang ini beliau mengusahakan supaya beras-beras ini tidak lagi ada perbezaan. Kalau kita membezakan beras import dengan beras lokal ini, sebab itulah maka kartel-kartel yang menguasai perusahaan beras ini, tokyo-tokyo besar ni, mereka akan menyimpan beras tempatan, jadikan susah nak dapat. Bila susah nak dapat, maka beras yang kononnya diimport dari luar itulah sebagai alternatifnya. Sedangkan beras tu beras yang tidak dikawal. Beras import, kata Datuk Syed Hussein, dia kata tak ada kawalan. Dan hari ini, menurut Datuk Syed Hussein, saya haraplah agar Yang Amat Perdana Menteri bersetuju bahawa semua beras putih, tak kisahlah import apapun beras tempatan, yang disediakan sebagai beras madani, dijual pada harga RM30 sekampit ataupun RM3 sekilogram. Bagi saya, untuk menyelesaikan masalah ini ada rasionalnya saya. Dan paling tidak pun boleh dibantu juga petani. Kalau harga beras itu dapat ditingkatkan sedikit, maka petani pun ada kelegaan. Jangan kita lupa bahawa beras ini paling penting adalah petani. Kartel-kartel mereka sudah menguasai, dan perlulah kita berani untuk menentang kebejahatan yang diwujudkan oleh kartel-kartel tersebut, saudara. Itu keadaannya sekarang ni. Jadi soalnya, saudara, kawalan beras. Bila saya kadang-kadang saya melihatlah warga kita ni, segala-galanya salah, tak boleh begitu. Saya tahu, bila kena sukar, kita akan melampiaskan amarah pada kerajaan. Jadi, bila kerajaan kawal beras, salahlah kerajaan sebab beras susah nak dapat. Kalau kawal harga minyak misalnya, pun salah kerajaan. Kawal harga ayam pun salah kerajaan. Sedangkan semua itu kita menjerit. Tak cukup beras, tak cukup minyak, tak cukup ayam, harga ayam tinggi. Dan bila pimpinan kerajaan membuat kawalan, kita marah. Jadi soal saya selalu kata, jadi apa maumu? Anda mau apa sebenarnya? Sebab saya melihat sejak 2-3 hari ini, sejak semalam lah, apabila Datuk Syed Hussein mengumumkan harga beras kampit madani RM30. Dan ini belum dimuktamadkan oleh Menteri. Yang Muhammad Perdana Menteri mengatakan akan dibincangkan oleh Kabinet. Tapi beliau mencadangkan bermula bulan Mac nanti semua beras, beras putih itu sama ada tempatan ataupun beras putih diimport, harganya adalah RM3 sekilogram. Kalau 10 kilo, bayarlah RM30. Kalau 5 kilo, bayarlah RM15. Jadi artinya yang paling penting untuk memastikan beras dapat. Tapi itulah jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya kerajaan juga yang kena maki, kerajaan juga kena.
kena balon. Soalnya saya kata, apa maumu? Sebab itu saya baru menerima satu kiriman dari seorang teman melalui media sosial. Dia menulis, ini buat perbezaan saudara supaya kita dapat berfikir secara rasional. Bukan saya nak mengangkat pimpinan kerajaan, tidak. Untuk kita berfikir secara rasional saudara. Katanya di Thailand, Thailand adalah antara pengeluar beras saudara yang kita beli beras dari Thailand. Di Thailand, harga beras paling rendah iaitu RM37.20 bagi 10 kilogram. Artinya RM3.72 bagi 1 kilo. Tapi itu pun orang Malaysia ni memang sukalah nak makan beras siam. Mereka sanggup pergi ke Danok, pergi Padang Besar atau pergi Golok nak beli beras. Harganya adalah RM3.72 sekilo. Thailand adalah pengeluar beras dan ia merupakan negara ke-6 terbesar di dunia dengan kadar 19.88 juta tan. Tapi ia menjadi pengeksport beras kedua terbesar di dunia di belakang India. Dan Thailand adalah pengeluar beras yang terbesar saudara. Jadi guna itu di Thailand saudara, bagaimana pula kita lihat di Indonesia yang juga merupakan pengeluar beras keempat di dunia dengan kiraan sejumlah 34.4 juta tan setahun. Namun produksi beras Indonesia hanya cukup untuk sara diri dan ia tidak akan mengeksport beras kerana rakyatnya begitu ramai. Malahan, semalam pun saya dah bagi tahu bahawa pimpinan terbaru Pak Jokowi juga telah pun membuat pembelian awal daripada negara-negara pembekal beras 1.4 juta tan beras untuk dibawa masuk ke Indonesia. Dalam satu screenshot katanya dia kata rakyatnya juga menjerit dengan kenaikan harga beras yang melambung tinggi. Ini disebutkan purata harga beras ialah RM12,810 ataupun bersamaan RM3.84 sekilo. Artinya untuk 10 kilogram harga beras di Indonesia adalah RM38.40. Yang dicadangkan untuk Malaysia ni RM30 saudara. Bagi setengah tempat pula, sekilo beras adalah RM15,000 atau RM4.50 sekilo. Artinya RM45 bagi 10 kilo. Indonesia adalah negara yang lebih miskin taraf KDNK per kapitanya. Namun, mereka terpaksa makan beras lebih mahal dari harga beras di Malaysia jika nak diukur dari taraf hidup secara purata. Jadi saudara fikirkanlah secara waras. Adakah hanya di Malaysia saja yang menghadapi masalah kenaikan harga beras? Masalah harga beras ini bukan hanya di negara kita saja. China, coba contoh, merupakan pengeluar terbesar dunia. China menghasilkan 148.99 juta tan. Tapi ia tidak mengeksport beras kerana rakyatnya terlalu ramai. Dari statistiknya, China hanya mengeksport sejumlah 2.2 juta tan. Itu pun pada negara-negara tertentu saja. Mungkin untuk Korea dan negara-negara sekutu dengannya. Sementara itu di India pula, India merupakan pengeluar beras kedua terbesar di dunia dengan pengeluaran sejumlah 129.47 juta tan. Namun, India adalah pengekspor terbesar beras dengan menguasai 40% dari pasaran beras dunia. Setelah India menghadapi gelombang haba, di mana para petani kurang turun ke sawah dan diikuti oleh kesan El Nino, maka penghasilan beras India merosot. Dan sebab itulah kerajaan India mengambil langkah menyekat sekitar 10 juta tan ataupun 50% jumlah ekspor berasnya. Ia untuk menstabilkan harga beras dalam negara dan cukup untuk keperluan rakyatnya. Kalau di Thailand, harga beras paling murah RM37.20. Itu untuk 10 kilo, saudara. Dan Indonesia, RM38.40 untuk 10 kilo. Dan itu dah dikira mahal kerana kedua-dua negara adalah pengeluar beras utama. Jadi kita kena rasional lah. Bagaimana pula dengan kita? Memang kita mengeluarkan beras sendiri tapi cuma 60 ke 70%. Yang lain terpaksa import. Ya sebab itu saya harap saudara fikir-fikirkanlah. Okey, tentang komen saya satu je lah. Kita, kes ni kita tengoklah, lihatlah, kita tak tahu lagi apa kes yang sebenarnya kan. Mungkin yang orang cakap mungkin disebabkan ada isu NGO tu, tapi kita tak tahu apa sebenarnya. So kita tunggu dan lihatlah apa sebenarnya kes Ratu Naga ni.
Okeylah tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.